Macam esok ada 5 kaunseling kes murtad. Itu saya tak pasal balik hari ni juga. Dari pagi sampai petang 5 kaunseling kes murtad. Kalau isu murtad tu cerita lain lah. Jadi berbalik kepada ni, pada saya, semata-mata anda lahir dalam keluarga Melayu tidak menjamin anda akan mati dalam Islam. Di akhirat nanti, malaikat tidak akan bertanya, rakyat Malaysia beratur. Lepas tu tengok IC, Islam, Melayu, masuk syurga. Islam, Melayu, masuk syurga. Ini bukan tadi Islam, bukan Melayu, masuk neraka. Bukan berdasar pada itu. I think that is sufficient lah, ya? Very sufficient. Okay, so what I want to say is, as Muslims, tak tanpa mengira bangsa, ya. Cuma bila saya sebut Melayu tu bukan kerana saya benci Melayu. Tapi di Malaysia ni bila sebut Melayu, Melayu Islam, Islam Melayu. Tapi di sini kita ada India Muslim, ada Cina Muslim, macam-macam. Dan bila saya kata Melayu ni, tolong jangan salah faham, bukan saya nak hantar Melayu, tidak. Saya tak benci Melayu, saya bagi bukti saya tak benci Melayu. Isteri saya orang Melayu. Saya cinta ke orang Melayu. Okay? Tetapi apa yang saya ada perasaan dalam hati saya dalam isu perkara ini, sampai bila orang Islam kita want to take things for granted. Please stop being complacent. Stop being complacent. Semata-mata kita Melayu tidak menjamin masuk syurga. Masuk syurga atau tidak bergantung pada amalan kita. Tapi amalan berdasar kepada ilmu. So menuntut ilmu ikut kemampuan kita masing-masing. Tuntut ilmu. Amal ikut pemahaman. Bukan secara membuta tuli. Bukan taklid buta dalam agama Islam. Tapi ikut kemampuan kita masing-masing. Amal dengan ilmu. Bukan hanya mengaji Al-Quran, tetapi juga mengkaji Al-Quran. Bukan hanya menghafal Al-Quran, tetapi juga memahami apa yang dibaca. I think enough said. Enough. Okay, terima kasih. But you are free to refute what I say. Anyone? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya pasal sekarang, kalau kita tengok Amerika tu memang dia wujud ke Islamofobia lah dalam dunia ni. Tapi kalau saya kaji dekat Malaysia sini, orang Melayu tu sendiri mewujudkan satu Islamofobia. Macam kita tengok digembar-gemburkan media semua kan, macam mana apabila isu orang bukan Islam masuk masjid dibesar-besarkan, dan sampai member kita sampai hari ni ada kawan-kawan yang Kristian, dia nak datang tapi dia cakap kalau aku datang macam mana kan, dia kan benda yang Islamofobia tu sampai memberi kesan sampai dia tak datang hari ni. So macam dia orang pun takut menghadiri majlis ilmu. So macam mana pendapat pada keadaan kita sekarang ni, macam mana kita nak selesaikan tu? Isu tentang Islamofobia tadi, dan kata Amerika yang mulakan Islamofobia. Di sini saya nak buat sedikit qualification. Bukan semua orang Amerika jahat. Kita tak generalize begitu, ya. Ada ramai orang-orang Amerika yang baik. Ada hampir 10 juta orang Amerika ni orang Islam, for example. Dan ramai orang Amerika yang bukan beragama Islam, non-Muslim American yang sangat baik, yang memperjuangkan keadilan dan sebagainya. They are the good people of the world. Itu yang pertama. Tentang Islamofobia. Okey, satu daripada hijab kenapa orang tak suka pada Islam adalah orang Islam sendiri. Kadang-kadang orang Islam sendiri menjadi hijab kepada non-Muslim. Saya bagi beberapa contoh. Dan perjanjian cakap terus terang masih salahku, ya. Okey, sebagai orang bukan Melayu dan dulu pernah hidup sebagai non-Muslim, sekarang Muslim. Okey, so pandangan non-Muslim yang bukan Melayu terhadap agama Islam banyak bergantung pada orang Melayu. So kalau kita lihat di Malaysia, contoh, ya, Malaysia Book of Record, penagih dadah paling ramai siapa? Penghuni pusat selentir paling ramai siapa? Penghuni penjara paling ramai siapa? Bosiah, bojan paling ramai siapa? Haruan makan anak, harakan pagar, pagar makan pagi, harakan tin makan biskut, paling ramai di kalangan siapa? Kes buang bayi paling ramai di kalangan siapa? So ini sendiri dah memberikan satu image yang lain. Perkara kedua, kita yang lain mungkin kata, oh nasib baik aku tak buat benda-benda ni. Walaupun kita tak buat benda-benda tu, kita pun sama-sama bertanggungjawab kalau kita tak betulkan keadaan. Kalau kita tak membetulkan salah faham yang berlaku, kita pun sama-sama terlibat. Kalau ada satu api tiba-tiba apa mula?
Nauzubillah, perbincangan saja. Katakan tiba-tiba saya tengok ada seketing ni terbakar sikit. Saya pun tengok aja. Lama-lama satu meja terbakar. Saya pun tengok aja. Kemudian skrin terbakar. Saya pun keluar. Satu dewan terbakar. Datang bomba, tinggal rangka je. Saya bersalah tak? Kenapa saya salah? Saya tak mulakan api. Bukan saya mulakan api kan? Terjadi sendiri di pintas. Apa pula saya salah? Saya tak ada buat apa-apa pun. Itulah dia. Tak buat apa-apa, itulah salah saya. So sebagai orang Islam, kita tak boleh tak buat apa-apa. Bila kita lihat ada kemungkaran, kita mesti stop kemungkaran itu. Boleh faham ya? Dua. Yang ketiga, ni komen cara open sikit ya. Kita di Malaysia ni rakyat majmuk, Islam, non-Muslim. 55, 45%, 60%, 40%. About the same. Sekarang kita ada kawasan orang Islam yang tinggal. Ada tempat non-Muslim tinggal. Tapi ada tempat pertindihan. Islam dan Muslim pun tinggal sama-sama. Setuju? Agree? Okey. Sekarang persoalan. Kebanyakan ustaz-ustaz, imam-imam tinggal di kawasan mana? Majority ustaz, imam tinggal di kawasan mana? Kawasan non-Muslim? Campur dengan non-Muslim? Atau kawasan Muslim keliling orang Islam? Majority dikelilingi oleh orang Islam. Sekarang non-Muslim mendapat information tentang Islam dari siapa? Dia tak dapat penerangan Islam daripada ustaz dan imam. Dia dapat penerangan daripada orang Islam yang tinggal di kawasan non-Muslim. Biasanya orang Islam yang mana biasanya tinggal di kawasan non-Muslim? Yang sekular lah biasanya, yang kurang amalan. So non-Muslim mendapat gambaran Islam daripada yang tak berapa amal. And the other way pula, ustaz dengan imam kerana kurang bergaul dengan non-Muslim, kadang-kadang bila memberikan ijtihad atau fatwa, tidak ambil kira sensitivity non-Muslim. Ini ni sorry ya, cakap very open, sangat-sangat terus terang. Tapi syarat untuk cakap terus terang ialah tolong jangan marah saya. Tak setuju, hentam balik. Kita bincang. Boleh? Okey. So kadang-kadang kerana tidak ada pergaulan ini menimbulkan prejudis, prasangka. Non-Muslim terhadap Muslim, Muslim terhadap non-Muslim. Kita banyak prejudis. Tetapi kalau kita boleh bergaul, boleh bersama-sama, 90% masalah tadi akan selesai. Saya tak kata semua. Okey dah, tak apa. 80%, 80% masalah selesai. Kerana 80% of the problem is actually non-existent. Is based on prejudice. Macam di universiti, saya tak pasti di UUM macam mana. Tapi kalau banyak universiti yang saya pergi, kalau budak-budak Melayu, sesama Melayu. Kalau pelajar Cina, sesama Cina. Pelajar India, sesama India. Dia tak interact dengan satu sama lain. Kalau dalam bilik, dapat roommate daripada bangsa lain, agama lain, jadi isu. Padahal kita kena look forward, bangsa lain, agama lain, tinggal sama-sama. So we share, we learn from one another. Sebab bila kita bergaul, ruang untuk prejudis tidak berlaku saja. Prejudis berlaku bila kita tidak tahu, tapi kita buat andaian-andaian. Boleh? Secara umum ya. I think itu lebih menjawab isu kita. So saya menyeru kepada semua yang hadir di sini supaya jangan kita perkauman. Tidak saling hormat, menghormati antara satu sama lain. And we learn from one another, we share with one another. Wallahu a'lam, God knows best. Yes, brother. Selamat sejahtera. Boleh dengar pakai mic. Suara saya ini serak-serak. Salam hormat, selamat sejahtera saudara Syahkirik. Ini bukan satu soalan, menggali satu komen saja. Dalam pembentangan saudara tadi, ada satu dua perkara yang saudara sentuh tentang agama Hindu, ajaran Hinduisme ini yang berkaitan dengan patung-patung dan sebagainya. Jadi saudara refer patung-patung sebagai Tuhan-Tuhan agama Hindu. Saya cuma nak betulkan ini, bukan sebenarnya patung-patung itu adalah Tuhan-Tuhan. Sebenarnya ini adalah Dewa-Dewi. Dewa-Dewi yang dalam konteks
kalau kita lihat daripada agama Islam, ini nabi-nabi. Sebenarnya dalam